Abdullah bin Jahash ini diiktiraf sebagai panglima pertama dalam peperangan Islam. Sebelum Ali ke apa semua ramai-ramai tu, Abdullah bin Jahash orang pertama. Kenapa Nabi ambil dia? Nabi kenal dia. Dia berani, pandai bersilat, tak takut orang. Nabi kenal sepupu. Daripada ambil orang yang kita baru nak training apa, leceh lah. Jadi dia kenal dengan Abdullah bin Jahash. Selepas daripada Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, lebih kurang 17 bulan selepas mereka berada di Madinah, Nabi telah select, pilih 8 orang sahabat terbaik untuk buat satu operasi sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Ahli Parlimen Hulu Selangor Yang Berhormat Asnizan Harun, yang saya hormati juga Nazir, para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid At-Taufiqiyah Fedah Soeharto Kuala Kubu Baru Hulu Selangor, seterusnya Barisan Kepimpinan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan JKKA Fedah Soeharto, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, begitu juga Gerakan Persatuan Wanita GPW, Pertubuhan Kami Anak Felda Malaysia ataupun KAF, seterusnya rakan taulan dari kampung-kampung berhampiran, dari Gedangsa, dari Sungai Tengi, dari Sungai Tengi Selatan, dari Gesir Tengah, dari Sungai Selisik dan sekitar Tanjung Malim lah, dahulu Selangor kalau ada. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat saling bertatap muka membincangkan tajuk Jom Hijrah bersempena dengan bulan dakwah daerah Hulu Selangor. Hadirin hadirat sekalian, sebelum bermula, sebab saya ni daripada Jabatan Mufti, jadi Jabatan Mufti ni antara kerja utama dia selain daripada baca doa untuk Tuhanku adalah kita berkongsi dengan masyarakat tentang apa peristiwa di langit yang sedang berlaku. Sebab Jabatan Mufti ni core business utama juga adalah penentuan waktu semayang, penentuan masuk hari kebesaran Islam. Jadi pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk mewar-warkan, pada hari ini 27 hari bulan Ogos sedang berlaku peristiwa planet Zuhal ataupun Saturn. Dia berada dalam kedudukan istiqbal, dia panggil. Kedudukan istiqbalnya kedudukan opposition. Dia dah berlaku siang tadi pukul 4.20 petang. Planet Zuhal ini dia dah pun berada pada kedudukan istiqbal, iaitu kedudukan tepat di belakang bumi
bertentangan dengan kedudukan matahari. Dalam bahasa mudah, planet Zuhal ini posisi lintasan planet yang paling hampir dengan bumi ketika ini. Malam ini bermula pukul sekejap lagi 8:06 malam. Planet Zuhal kalau cuaca elok akan kelihatan muncul 10 darjah di sebelah ufuk timur dan akan berada di atas langit kita sampai pukul 6.32 pagi esok, 28 hari bulan. Dan kalau tuan-tuan tak tidur malam sekarang, pukul 1.19 pagi nanti 28 Ogos, planet Zuhal akan berada pada kedudukan paling tinggi, iaitu 75 darjah ke arah selatan. Kebiasaannya planet ini dia akan berada di sebelah timur, duduk dekat dengan buruj Scorpio. Tapi ada juga jangkaan lain, Zuhal mungkin akan kelihatan sepanjang malam di buruj Capricornus pada kedudukan 10 unit astronomi. Dia panggil ini agak teknikal sedikit. Tapi apa yang saya tak tahulah tuan-tuan ni kenal atau tidak planet Zuhal ni. Planet Zuhal tu yang ada gelang keliling tu, yang cantik tu, yang bulat tu dia ada pakai gelang. Itu barulah faham sikit Zuhal mana. Kumpulan ada Zuhrah, dia kenal lah M. Zarif. Zuhal tak apa kenal. Dia istiqbal ni, fenomena istiqbal ni, dia hanya berlaku kepada planet yang superior saja, iaitu planet-planet yang ada di bahagian luar orbit bumi semasa dia mengelilingi matahari. Contohnya Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dengan Neptune. Dan sesuatu yang paling menarik ketika berlakunya fenomena istiqbal planet Zuhal, kita berpeluang melihat planet itu sepanjang malam ini. Dan selain itu, planet Zuhal juga akan berada pada kedudukan terdekat dengan bumi sekitar 73 minit cahaya. Ketika itu menyebabkan dia yang paling terang berbanding objek-objek samawi yang ada sekitar planet itu. Tuan-tuan kan boleh tengoklah balik, kalau cuaca okey boleh tengok. Saiz cakra Zuhal ni adalah terbesar ketika oposisi dan dia cenderung 8.1 darjah daripada pandangan kita di bumi ini. Jadi dengan bahasa mudahnya, kita akan tengok Zuhal di langit sepanjang malam ini kalau langit tidak berawan. Timbul soalan, bolehkah kita menengok planet Zuhal ini dengan menggunakan mata kasar saja, tanpa perlu menggunakan alat bantuan optik macam teleskop misalnya? Jawapannya, untuk nak menengok rupa planet secara terperinci, wajib guna alat bantuan optik seperti teleskop. Kalau tak ada alat bantuan optik, kita masih boleh menyaksikan dengan guna mata kasar, tetapi Zuhal akan kelihatan macam cahaya bintang yang sangat terang. Tuan-tuan kan tengok dia macam lampu bangunan, tak berkelip-kelip, bintang berkelip, bling bling, twinkle twinkle little star kan. Yang ni dia tak berkelip. Itu bukan hantu raya, bukan Pontianak, tidak. Dia memang planet itu. Dan kalau tuan-tuan nak menengok, ni orang muda-muda ya, kita di kampung ni line telefon pun okey nampaknya. Kalau guna handphone, adik-adik boleh download siap-siap beberapa software di dalam handphone masing-masing. Antaranya StarMap, SkyMap, Stellarium, Sky Safari dan ada banyak lagi lah. Adik-adik pakai saja software itu, apps itu, bila kita talakan ke langit, dia akan tunjuk terus peta kedudukan. Dia memberi kedudukan apa yang di langit. Ini apa ni, bulan berapa kedudukan apa semua. Semuanya dia akan tunjukkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau malam ni saya tak sempat nak tengok, adakah habis peluang dah, tak boleh tengok lagi? Jawapannya, jangan risau. Selepas daripada berada pada kedudukan istiqbal, kita masih lagi boleh menyaksikan planet Zuhal. Cuma waktu terbitnya di ufuk timur akan semakin awal, dari hari ke hari, hari ke hari. Dan sepanjang pertengahan sampailah akhir bulan Ogos ini, waktu paling terbaik untuk menyaksikan Zuhal adalah bermula daripada waktu Isyak
kerana kedudukannya ketika itu berada tinggi daripada ufuk langit di sebelah timur. Dan planet Zuhal ni dia mengambil masa selama 29.5 tahun ataupun 10,759 hari untuk melengkapkan orbitnya mengelilingi matahari. Jadi kalau ada masa malam nanti, bolehlah tengok pada hari ini sampai tengah malam nanti, sampailah pagi esok insya-Allah. Dan pada 31 hari bulan ini kita akan mengalami pula gerhana penuh, gerhana besar yang dipanggil fenomena blue moon, bulan biru. Tuan-tuan banyak kali dah menengok bulan, macam minggu ni kan banyak menengok bulan berkibar tu lain. Itu bulan berkibar, ni bulan betul yang duduk atas. Baiklah, itu mukadimah sajalah. Sebab kalau Jabatan Mufti tak cerita benda itu, nanti tak sampailah amanah kita kepada masyarakat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, balik kepada tentang jom hijrah. Walaupun nanti ada orang akan pelik, kenapa masjid suatu buat pelik pula dah. Orang dah nak masuk Melaka ada cerita hijrah lagi, dah masuk bulan Safar ada cerita hijrah. Ini untuk makluman, hijrah Nabi tidak berlaku pada bulan Muharram. Nabi memang hijrah pada bulan Safar. Betul lah sambutan itu, bulan Safar itu. Muharram itu hanya mengenang tahun permulaan Islam ini dibuat kiraan. Jadi sejarahnya Nabi memang pindah pada bulan Safar. Hadirin hadirat sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran berkenaan tentang hijrah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan malam ini. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Ta'ala ada berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 218. Apa pelajaran ayat ini? Banyak pelajaran. Pertama, kita lihat daripada segi apa sebab ayat ini diturunkan. Ayat ini kata para ulama diturunkan bersabit dengan kisah yang terjadi kepada Abdullah bin Jahash al-Asadi radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Jahash? Pertama, Abdullah bin Jahash ini adalah sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Dia adalah anak kepada Birrah binti Abdul Muttalib, mana mak saudara Nabi. Dia mak saudara Nabi ni ada 6 orang. Bayda, Umaymah, Urwah, Atikah, Birrah, Safiyah. Birrah ni mak kepada Abdullah bin Jahash. Mak dia ni, Birrah ini, dia melahirkan Abdullah bin Jahash. Yang kedua dia melahirkan Sayyidatina Zainab binti Jahash, iaitu isteri Nabi. Yang ketiga melahirkan Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash ini isteri kepada Mus'ab bin Umair, syuhada dalam perang Uhud. Jadi dia ni memang saudara Nabi, sepupu Nabi. Dan yang kedua, dia juga adalah abang ipar Nabi. Sebab adik dia yang bernama Zainab kahwin dengan Nabi kita. Dia isteri Nabi ni kan ramai. Pertama Khadijah, kemudian lepas meninggal Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Hafsah binti Omar, kemudian Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Ini seorang janda, ada beberapa orang anak. Kemudian dia kahwin dengan Ummu Salamah. Kemudian Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash. Dan ini perkahwinan itu kerana dapat perintah daripada Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Kemudian Nabi kahwin dengan Juwairiyah Al-Haris, kemudian Safiyah binti Huyai, Nabi kahwin dengan Ummu Habibah binti Sufyan, Nabi kahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, dan yang terakhir Nabi kahwin dengan Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Jadi kalau tuan-tuan yang nak berpoligami, nak jadi Tesla, nak jadi Honda, nak jadi Toyota, ikutlah. Ikut cara Nabi betul. Nabi iaitu isteri pertama, dia kahwin, dia tidak poligami.
Nabi tidak poligamikan isteri Khadijah sampai Khadijah meninggal. Lepas Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin berpoligami. Jadi kalau tuan-tuan nak berpoligami, tunggu isteri meninggal dulu. Tapi tak tahu siapa meninggal. Tuan-tuan sebungkus sehari rokok, macam mana? Memang kita lah. Ni kalau nak ikut, kalau nak ikut, tak ikut tak apa. Benda ni bukan wajib ikut step itu. Dan kalau nak ikut Nabi, kata sayang Nabi, ikutlah Nabi. Kalau ikut Nabi, Nabi punya isteri semua susunannya janda, anak dara, janda, 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 janda sampai ujung. Jadi kalau tuan-tuan nak test lah untuk berpoligami, boleh buat cara itu. Mungkin isteri kita sekarang anak dara, mesti kita kahwin ya, anak dara, yang kedua ni janda. 3 janda, 4 janda, 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 janda. Barulah dia menepati falsafah berpoligami, iaitu untuk membantu kaum hawa, terutama ibu-ibu tunggal yang anak 7, 8 dah lama menjadi balu. Tuan-tuan jenis buy one free 5. Oh, ini memang, ini baru pembelaan. Kalau tidak, okey, puas hati ya penjelasannya. Perempuan puas hati ya. Baik, balik pada soalan, apa kena-mengena Abdullah bin Jahash dengan ayat 218 surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi? Cerita begini. Dalam kitab Mawaqifi min Hayati Rasul nazala fiha ayati Quraniyah, disebutkan satu riwayat, Abdullah bin Jahash ini diiktiraf sebagai panglima pertama dalam peperangan Islam. Sebelum Ali ke apa semua ramai-ramai tu, Abdullah bin Jahash orang pertama. Kenapa Nabi ambil dia? Nabi kenal dia. Dia berani, pandai bersilat, tak takut orang. Nabi kenal dia sepupu. Daripada ambil orang yang kita baru nak training apa, leceh lah. Jadi dia kenal dengan Abdullah bin Jahash. Selepas daripada Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, lebih kurang 17 bulan selepas mereka berada di Madinah, Nabi telah select, pilih 8 orang sahabat terbaik untuk buat satu operasi sulit. Satu op sulit. Ini semua komando semua ni. 69 komando, Tiger Platoon, apa macam-macam nama lah sekarang ni. Memang unit elit. Antara yang duduk dalam kumpulan ni termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini semua komando. Dan Nabi pilih Abdullah bin Jahash sebagai ketua operasi. Julung-julung kali Nabi lantik orang untuk mengetuai satu pasukan. Sebab itu kata Abu Naim Al-Asbahani dalam bukunya Ma'rifatus Sahabah, Abdullah bin Jahash adalah orang pertama yang diberikan gelaran Amirul Mukminin, bukan Umar Al-Khattab. Amirul Mukminin maknanya dia pemimpin orang beriman. Pemimpin apa? Pemimpin dalam operasi sulit. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab adalah pemimpin politik lah, dia sebagai pemimpin presiden ketika itu kalau istilah kita. Maka Nabi pun arahkan kepada dia. Nabi panggilnya, wahai Abdullah, engkau dengan pasukan kau, aku arahkan berjalan selama 2 hari. 2 hari berjalan, kau berhenti untuk semayang rehat, itu saja. Jangan buat pekerjaan lain, kau jalan 2 hari. Cukup 2 hari kau buka surat ini. Nabi bagi surat. Jangan baca sebelum 2 hari. Lepas kau buka, kau baca apa yang tertulis, ikut apa yang aku tulis dalam tu. Tapi jangan paksa sahabat-sahabat yang lain untuk ikut keputusan kau. Nabi pesan gitu saja. Jadi mereka pun berjalanlah ke arah selatan. Dalam pergerakan yang buat secara sembunyi-sembunyi itu, setelah 2 hari, mereka pun sampai di satu daerah bernama Bahran, iaitu jaraknya ketika itu 150 km daripada Madinah. Sampai di situ, Abdullah bin Jahash pun buka surat. Dalam surat itu arahan daripada Nabi, kalau engkau telah membuka surat ini, teruskan perjalanan sampai tiba di Nakhlah. Nakhlah ni satu kawasan antara Mekah dengan Taif. Sampai di sana kau dapatkan maklumat sebanyak mungkin
tentang pergerakan orang Quraisy. Kau perhatikan apa dia buat daripada pagi sampai malam. Rekodkan dalam diary. Kita nak tahu, ni risikan, ni espionage. Kerja-kerja gerak saraf, perang saraf, antaranya kumpul maklumat risikan. Pagi dia orang buat apa? Kalau berniaga, berapa gerai ada. Semua kena rekod. Jadi itu kerja Abdullah bin Jahash. Lalu Abdullah dan para sahabat pergilah ke Nakhlah, kawasan antara Taif dengan Mekah, untuk buat kerja risikan. Tidak ada langsung arahan untuk bertempur. Tak ada. Hanya arah ambil maklumat risikan saja. Sedang mereka duduk bersembunyi, menengok apa semua ni, tiba-tiba Abdullah bin Jahash telah mengarahkan pasukan dia pergi lawan. Dia telah langgar koman daripada Nabi kita. Nabi kata jangan lawan. Kenapa Nabi tak bagi berlawan? Sebab masa tu bulan Rejab. Kalau tuan-tuan yang kita selalu dengar ceramah, bulan Rejab ni bulan-bulan haram. Bulan tak dibenarkan bergaduh, bertumbuk, berkelahi. Tak dibenarkan. Jadi ketika itu orang Quraisy ada satu kafilah perniagaan dipimpin oleh Amr bin Hazrami. Ambush di pasukan Islam, Amr bin Hazrami terkorban. Dua orang Quraisy jadi tawanan dalam operasi itu. Pertama Osman bin Abdullah bin Mughirah dan juga Al-Hakam bin Kaisan. Osman ini bawa balik ke Madinah, ditebus oleh keluarganya balik semula ke Mekah. Bayar duit lah tebusan. Adapun Al-Hakam bin Kaisan masuk Islam. Ditangkap dua orang, yang seorang lagi lari. Dan orang Islam ketika itu buat julung-julung kali memperolehi harta rampasan perang yang agak banyak. Jadi hasil daripada operasi itu, satu musuh terkorban, dua ditangkap, satu lari, dan banyak harta dirampas. Abdullah bin Jahash bawa balik kepada Nabi, sembahkan. Nabi tak gembira, Nabi murka pada dia. Kenapa Nabi murka? Sebab Nabi tak suruh pun berperang. Kerana itu adalah bulan Rejab, diharamkan membunuh atau berperang. Dia dalam budaya tradisi Arab, bulan-bulan yang haram berperang, dia panggil bulan Huwa, Buraq, Mu'tamir dengan Asam. Bulan Buraq ini, bulan Huwa ini, selepas Islam datang, ditukar namanya Zulkaidah. Zulkaidah tak boleh perang. Yang kedua bulan Buraq, ditukar nama selepas Islam datang, panggil Zulhijjah. Yang ketiga bulan Al-Mu'tamir, tukar selepas Islam datang, nama Muharram. Dan bulan yang keempat bulan Al-Asam, iaitu bulan Rejab. Jadi ketika kejadian itu berlaku pada bulan Rejab. Apabila ambush dilakukan oleh orang Islam, menyebabkan orang-orang Quraisy di Mekah telah menjadikan peristiwa itu sebagai modal politik baru mereka untuk menghantam Nabi kita. Dia kata, tengok Muhammad, dia suruh budak-budak dia main wayang belakang. Sebenarnya ini semua dia yang suruh sebenarnya. Orang cakap politik ni maklum sajalah. Apa ada isu, benda tak ada pun boleh diadakan. Ni pula benda ada. Benda ada, dia dibubuh lagi Ajinomoto bagi sedap. Jadi dia tambah lagi. Oh yalah Muhammad langgar perjanjian. Apa jadi? Nabi ketika itu memang marah betul. Dan para sahabat pun marah kepada Abdullah bin Jahash. Engkau ni memang menyusahkan orang. Kita nak bina image kita bukan senang. Nak suruh orang terima kita. Ente buat ini macam, orang ingat kita ni gangster tau. Orang ingat kita ni bandit padang pasir. Macam mana nak bersihkan nama baik ini? Abdullah bin Jahash teruk kena bantai ketika itu. Lalu turun ayat. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Allah turunkan satu ayat. Mereka bertanya padamu tentang berperang pada bulan haram. Wahai Muhammad, tolong jawab. Ini Allah punya jawapan, ente tolong jawab. Berperang pada bulan itu adalah dosa.
tapi menghalang daripada manusia yang mengganggu orang di jalan Allah, menghalang orang nak buat ibadah di Masjidil Haram, orang yang mengusir kita daripada tanah tempat tumpah darah kita, itu lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Allah memberi signal tindakan Abdullah Jahash itu betul. Semua orang terkejut. Jangankan orang, Nabi pun terkejut. Sebab itu adalah bulan tak dibenarkan. Tapi rupanya Allah tahu niat Abdullah bin Jahash, iaitu untuk nak menghalang musuh, mengumpul kekuatan, kerana selepas daripada peristiwa itulah berlakunya perang Badar. Jadi bila ayat ini turun, orang pun beritahu kepada Abdullah bin Jahash, untunglah, kenapa pula? Tuhan bela engkau lah. Kau semua okey lah. Rupanya kau niat bagus lah. Bukan sebab nak curi harta. Bagus lah kau lah. Dia pun datang jumpa Nabi, tanya, ya Rasul, maknanya saya pergi berperang, berjihad, apa semua ni baru-baru ni, semua ada markah ke? Dapat Allah Ta'ala kira satu pahala besar ke? Nabi diam. Turun satu lagi ayat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ini ayat yang kita baca tadi. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad, itu semua mendapat rahmat daripada Allah. Jadi clearlah bahawa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash adalah mulia di sisi Allah. Sebab itu dalam ayat ini yang kita nak garis bawahkan adalah perkataan ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmat Allah. Rupanya hijrah, jihad dan iman ini kita boleh mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat ini benda mahal. Sebab itu rahmat ataupun rahmah ini benda yang kita tidak boleh permainkan. Mungkin ada orang tak suka menu rahmah, apa tu cerita lain lah. Tapi perkataan rahmah itu perkataan dalam Quran. Yang tak suka lah, macam mana kita nak buat. Tapi perkataan itu dalam Quran, kalimat ar-rahmah itu disebut 70 kali. Perkataan rahmah. Perkataan rahman disebut 57 kali. Perkataan rahim disebut 95 kali. Apa makna rahmah? Rahmah ini maknanya segala sifat-sifat Allah yang menjurus kepada kasih sayang. Tuan-tuan, nak mendapat kasih sayang Allah ni bukan senang. Nak mendapat kita nak mendapat kasih sayang daripada isteri kita dulu pun susah. Berapa kali kita mengarat dia, payah. Bukannya terus mengarat terus dapat, tak dapat. Macam ikhtiar kita buat, surat bawa bedak pun tak layan pun. Zaman itu je segenggam siling bawa pergi telefon, pakai telefon oren tu kan. Sekarang budak-budak pakai handphone, kita kan bawa siling, berbual bekas beri krim. Masuk. Dia tak hendak kita. Ingat senang nak mendapat kasih sayang pada orang. Dan saya ingat senang dapat kasih sayang daripada ialah manusia. Nak dapat kasih sayang susah. Nak dapat pula kasih sayang pada Allah, lagilah banyak syarat-syaratnya. Macam kita yang cap ayam ni payah dapat kasih sayang pada Allah. Allah sayang pada kita, payah. Sebab itulah ada satu riwayat kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah sebenarnya sayang kita semua, cuma kita pula yang jual mahal pada Allah. Terbalik. Allah sayang kita, kita pula jual mahal. Maknanya Allah nak sangat, sayanglah aku. Dia tak nak sayang. Dia sayang dunia, dia sayang makhluk, dia sayang benda-benda lain. Padahal Allah sangat sayang pada kita. Luar biasa sayang. Tuan-tuan, Allah sayang kita lebih pada mak bapak kita sayang kita. Mak bapak pun sayang anak, ada masa, ada had. Ni cuti sekolah dah mula. Anak-anak yang asrama semua ada dekat rumah. Mak-mak di rumah sekarang banyak dah tukar jadi singa dah, saya kedua. Apa sebab?
Anak bangun pukul 10, tak daya, mak nak mengemas, nak beletir, nak apa, sakit dada dia. Bangun sekarang pergi ke dapur cari makan, bersepah lagi tu ini. Lepas tu menengok TV, main telefon sampai pukul 2, 3 pagi. Ayah macam biasalah, buat bodoh. Jadilah. Jadi semua bertukar jadi singa belaka. Sampai bila dah tak tahan, walaupun mak sayang anak, ada hari mak tak tahan, dia boleh keluar pada mulutnya, korang baliklah asrama cepat-cepat, aku dah tak daya dari muka korang. Artinya mak pun sayang macam mana anak, ada masa fed up. Masa PKP hari tu mak semua jadi, bukan singa, rimau ada, naga ada, macam-macam. Ayah tak apalah, dia surat polis, Pulau Kelip pergi salam lah, pergi Kuala Lumpur. Siang kan anak tinggal dengan isteri, kita ngeteh ke mana-mana. Work from home tak nak pergi ke kerja sebab jangan suka keluar. Kesian. Artinya mak sayang anak, ada masa dia halau balik asrama. Allah sayang makhluk tak pernah begitu. Ada satu riwayat ni, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cerita. Tuan-tuan ingat ni hadis, kalau dia punya chain of narrator dia berakhir pada Umar Al-Khattab, itu hadis mahal. Umar ni dia jarang bawa hadis, dia tak boleh kurang cakap, dia kurang mengajar, dia pemimpin, dia banyak suarat, dia tak sempat nak mengajar. Jadi kalau disebut satu hadis mahal. Hadis innamal a'malu binniyat kan Umar Al-Khattab, hadis dia mahal. Jadi Umar Al-Khattab cerita, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa iza imra'atun minas sabyi tabtaghi. Kata Umar, satu hari Nabi didatangi satu rombongan tawanan perang. Dalam lepas peperangan lah. Jadi mereka ni berbaris, tentera Islam kumpulkan, mereka berbaris. Dalam ramai-ramai itu, kata Umar, ada satu tawanan perang tu orang perempuan. Dia ni nampak semua sahabat tengoklah, dia keluar baris, kejap dia ke belakang, kejap ke depan. Rupanya dia mencari anak dia, terpisah dengan anak. Iza wajadat sabiyan fi sabi akhazathu fal alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Kemudian kata Umar, sedang ibu ni cari anak dia ramai-ramai tu, tiba-tiba jumpa. Bila dia dapat saja anak dia, kata Umar, dia peluk anak dia. Dia cium lah pada anak tu, comot dengan debu-debu apa semua. Comot, budak orang yang lepas mandi pakai kebedak apa, tak ada. Comot. Dia cium lah, ciuman seorang mak yang sayang pada anak. Cium agak begitu. Kemudian dia pun peluk anak dia, kata Umar. Semua arda'atuhu, dia bagi susu pula. Walaupun perempuan ni entah berapa hari tak mandi dah, agak entah ada susu ke tidak pasti. Tapi sebab anak, bagi susu lah. Ramai orang tu selak baju bagi susu. Sahabat dan juga Nabi yang menengok kejadian itu saling memandang. Tiba-tiba faqala lana Rasulullah, kata Umar, tiba-tiba Nabi cetuskan satu soalan. Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Aku nak tanya engkau semualah. Kau tengok emak tu tadi kan, dia punya sayang anak dia, peluk, cium, bagi susu. Engkau orang agak-agak lah, munasabah tak kalau emak tu dia campak anak dalam api. Api unggun api tu, dia campak anak dalam api. Sahabat menjawab, la wallahi wa ya taqdiru ala alla tatruhahu. Kata sahabat, impossible ya Rasulullah. Tengok dia punya sayang anak dia tu. Anak comot-comot, dicium-cium, sayang sangat anak dia, bagi susu semua. Tak munasabah lah dia mencampakkan anaknya ke dalam api. Tak munasabah. Nabi kata, kenapa dia tak campak? Sebab sayang lah ya Rasul. Maka apa jawapan Nabi? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha. Tahukah kamu, Allah sayang kita lebih daripada mak ni tadi sayang anak dia. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan satu perumpamaan yang Nabi bawakan. Allah sayang kita lebih daripada
Seorang ibu sayang anak. Allah, dia sayang makhluk, dia boleh memaafkan, melupakan, boleh menyayangi. Dalam dunia tak ada orang yang ada tiga ini. Contoh dalam masjid kita malam ini. Tanya kepada malam ni soalan, siapa di kalangan tuan-tuan yang hidupnya boleh memaafkan kesalahan orang? Saya ingat kalau ada 100 orang, barangkali separuh akan ada perangai tak nak memaafkan orang. Separuh je yang boleh memaafkan. Mungkin orang tu pernah tipu duit dia, projek nak buat bangunan apa, rumah nak tambah apa, duit dah bagi, kerja tak siap-siap. Pekerja lari lah, barang tak sampai lah, apa di kelentong kita. Akhirnya kita akan marah, aku tuntut padang mahsyar. Tuan-tuan cuba buat kelakar, suruh dia maafkan. Apa maaf? Aku tak ada, dia tipu aku. Telefon tak angkat, apa tak ada, jumpa padang mahsyar. Payah memaafkan ni. Memaafkan susah. Jadi kalau 100 orang, separuh je yang boleh memaafkan. Baik, yang 50 orang yang boleh memaafkan, tanya pula. Yang boleh memaafkan ni, boleh tak melupakan kesalahan orang yang kita maafkan? Daripada 50 orang, barangkali separuh yang masih pegang pada pendirian you can forgive but never forget. Boleh maaf, lupa tak boleh Ustaz. Macam contoh ibu-ibu yang suaminya kahwin seorang lagi, suami ada girlfriend, dia kita counselling, kita apa, dia boleh maafkan. Tapi boleh maaf, boleh lupakan? Never. Terluka sebab tipu. Dia tak boleh kena tipu. Tak boleh kena tipu. Dah 8 tahun kahwin, kita tak tahu, ingatkan pagi dia pergi ke ladang, pergi mana ke, pergi rumah mak saya seorang lagi lah. Dia kecewa. Jadi dia boleh maafkan, tapi lupakan ada sikit susah lah. Jadi daripada 50 orang yang boleh maafkan, separuh je yang boleh melupakan. Daripada 25 orang, tanya pula, okey, siapa di kalangan kamu semua yang boleh memaafkan, melupakan dan seterusnya menyayangi? Saya ingat daripada 25 orang, nak dapat separuh pun susah. Sebab kita manusia, kita boleh maaf, kita boleh lupa, cukup sekadar itu, jangan lebih-lebih. Nak sayang, lambat sikit lah, lambat sikit. Sebab itu Allah Ta'ala tidak, dia boleh memaafkan, melupakan dan seterusnya menyayangi. Makin besar dosa engkau, makin besar pengampunan aku. Oh, ini kan Allah. Kau bawa dosa sebesar bumi, aku bawa pengampunan sebesar langit. Jadi ini rahmat. Banyak lagi kita nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Kepentingan kita nak meraih rahmat daripada Allah ini begitu mustahak. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, kasih sayang Allah ni yang kita hendak sangat, sebab kita masuk surga nanti bukan pakai pahala. Kita masuk surga nanti rahmat kasih sayang Allah izinkan. Kalau sebab pahala, kita ni cak ayam je. Tuan-tuan yang kita pergi masjid 5 kali sehari, duduk soft depan, tuan-tuan ingat hebat sangat? Tahukah kita ada orang lebih hebat bila kita ibadah? Tak payah ulama lah, tengok cleaner di Masjidil Haram pun cukup lah. Yang tolak mop ramai-ramai, dia hari-hari Masjidil Haram. Bayangkanlah pahala dia. Polis-polis di Kaabah tu yang kerja cungkir gigi kerja. Yalah haji, jalan haji. Dia marah kita. Ya hajjah baskaro. Ingat cakap Arab, cakap Pakistan. Baskaro. Dia orang lagi banyak amalan daripada kita. Kita jadi imam. Saya dulu imam masjid, tapi bila fikir Allah, aku ni imam di masjid di Kuantan. Bayang ke Imam Suleh, so imam di Mekah. Semayang sekali 100,000. Sekali semayang 100,000. Tapi Allah Ta'ala dalam satu hadis Nabi cerita, kita masuk syurga bukan kerana pahala. Sahabat terkejut. Nabi sebut la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalan kamu.
Sahabat pelik lah, sebab Nabi selama ni ajar banyakkan amalan, ladang amal, kita beramal, cari pahala, kumpul bekalan akhirat, gelebung-gelebang. Belakang-belakang Nabi sebut masuk syurga tak pakai amalan. Jadi ada sahabat di kalangan mereka yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, maaf nak tanya, adakah Tuhan sendiri ya Rasul masuk syurga bukan kerana amalan? Jawab Nabi, wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatih. Aku ni masuk surga belas ihsan Allah ya. Kerana Allah sudi menyilakan aku masuk surga. Ini hadis Bukhari Muslim. Sebab itu kita ni kalau betul nak masuk surga, kita kena dapat kasih sayang Allah. Itu sebab orang belajar ilmu tasawuf. Orang tasawuf bertarikat, dia nak dapat kasih sayang Allah. Sebab kita mengenal Tuhan bukan dengan ilmu. Tuan-tuan jangan ingat, oh dah belajar sampai ke Mesir, PhD pengajian Islam, hari-hari pergi masjid belajar fiqh, kenal Tuhan tak? Kenal Tuhan bukan dengan akal, dengan hati. Akal dia ada had. Lebih daripada tu, tuan-tuan gila isim. Itu yang ada hari menyanyi lagu Jamal bawa pokok malam, dia jadi bengong lah tu. Banyak sangat belajar, panas. Sebab kita takkan kenal Tuhan dengan akal. Tapi hati tak ada batasan. Macam mana nak kenal Tuhan dengan hati? Ini banyak lain tahu lah kita cerita. Kena zikir, kena ada akhlak. Akhlak Nabi, bukan akhlak Abu Jahal. Akhlak Nabi. Akhlak Nabi maknanya akhlak yang tidak mengenal manusia. Nabi dia sabar. Contoh ambil sabar saja. Nabi boleh sabar dengan anak, sabar dengan isteri, sabar dengan kawan-kawan, sabar dengan musuh. Dia boleh sabar. Abu Jahal pun ada sabar, tapi sabar dia terbatas. Dia sabar dengan anak-anak, tapi tak sabar dengan Nabi. Nabi ada kasih sayang, akhlak kasih sayang, akhlak. Nabi sayang makhluk, sayang kucing, sayang haiwan, sayang manusia, sayang macam-macam. Abu Jahal pun ada sayang anak, dia cium-cium anak dia. Tapi dia tak ada sayang pada musuh, tak ada. Jadi akhlak dia bukan sekadar baik, kerana Abu Jahal pun baik. Abu Lahab pun ada baik dia. Kawan-kawan kita yang non-Muslim berlambak-lambak lebih baik daripada kita. Akhlak bukan sekadar baik, tapi akhlak Nabi. Tidak ada batasan. Kalau baik, baik semua. Dia tak kira orang tu orang songkok, orang kopiah, orang biru, orang merah, orang kuning, orang hitam, orang putih. Tak ada. Semua. Ini akhlak Nabi. Ini lain tahun lah. Panjang pula cerita ni kan. Hilang hijrah kita ni penting. Tak, saya nak bawakan tentang hati tadi. Sebab itu, untuk nak mendapat kasih sayang Tuhan, hati ini mustahak. Kita kalau kenal Tuhan pakai akal, sebab ada orang dia nak kenal Tuhan dengan ilmu. Kalau dengan akal, kita boleh jadi sombong. Yang tuan-tuan tengok bergaduh siang malam dalam YouTube semua sebab nak menegakkan akal. Oh, fiqh, hukum, rengkuk, sini. Tapi kalau hati, akhlak, silaturahim, fikir masalah umat, fikir hubungan kekeluargaan. Dia banyak lapisan sebagaimana Nabi kita. Sebab itulah penting mendapat rahmat Allah. Orang sekarang ni dia dah tak fikiran dapat rahmat Allah. Yang dia nak adalah rezeki. Itu dia nak. Kalau dia hari berdoa minta 1000 dinar baca ayat. Tak ada 1000 dinar, $1000, 1000 pound sterling, 1000 Singapura dolar. Nak kaya. Tapi tak ada orang minta, ya Allah beri aku rahmat kasih sayang kau pada aku. Tuan-tuan sekalian, kita ni esok bila kita mati, walaupun amalan kita tak banyak, ilmu kita tak tinggi, tapi kalau hati kita bagus, bersih, Allah pula sayang pada kita, insya-Allah syurga juga. Kan kalau kita tengok orang baru masuk Islam, tuan-tuan, orang baru masuk Islam, contohlah dia ada duduk di bawah ni, dia dengar ceramah, dia bawah kata macam okey pula Islam. Kata ada orang Sarawak, orang Sabah, non-Muslim, nampak macam okey pula Islam. Dia pun mengucap. Dia cari kawan dekat BP tu, dia belajar mengucap. Dia melintas jalan nak kedai, langgar pula di traktor misalnya, meninggal dia. Tuan-tuan, dia baru mengucap kalimah syahadah 5 minit, kemudian dia meninggal. Tuan-tuan, agak dia masuk surga ke tidak?
Masuk dengan amalan apa? Apa amalan yang dibawa? Dia baru mengucap. Pergi haji pun belum, daftar haji pun belum, semayang pun tak berasa. Bersunat jauh sekali. Tapi kenapa dia dapat rahmat kasih sayang Allah? Ini yang kita nak. Rahmat dan kasih sayang Allah. Hijrah ini boleh dapat rahmat kasih sayang Allah. Dia ada beberapa amalan yang boleh dapat kasih sayang dari Tuhan ini. Pertama sekali kata para ulama, nombor satu mesti selalu doa supaya dapat rahmat daripada Allah. Baik, itu ada satu doa yang terkenal, yang mana doa ini direkodkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Saya ingat orang masjid hafal ayat ini sebab kita selalu baca semasa tahlil misalnya, selalu baca ayat ini. Ataupun kita baca zikir ni lepas pada semayang. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini kalau orang tahlil, wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu. Ini buat jadi kibarat. Itu kita minta itu dengan Allah tu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Mata jeling laut tak sampai lagi ni. Mana tuan rumah dia tak tolak dulang lagi ni. Itu kita minta wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wahai Tuhan, kau maafkan aku, kau ampunkan aku, kesianlah padaku. Warhamna, rahmatlah aku. Baik, itu yang dalam talim 3 kali kita sebut. Jadikan ayat itu amalan kita. Tuan-tuan dalam kereta ke apa sambil baca lah. Jangan ambil yang wa'fu anna sebab jadi kibarat. Kalau bunyi kan, ambil pada mula. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kami dengan beban berat sebagaimana orang-orang yang pernah dibebankan berat sebelum kami. Wahai Tuhan kami, jangan pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami berhadapan dengan cabaran dengan orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi keamalan, minta Allah sayang kita. Dan kalau boleh, kita jadikan amalan mendoakan ketika memberi salam dengan menyebut penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Dan orang tu akan jawab pula rahmat pada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keamalan. Sebab kalau sehari tuan-tuan dapat 5 orang doakan rahmat untuk kita, okeylah sehari 5. Nak balancekan dengan orang menyumpah kita, orang menyumpah kita hari lagi lah banyaknya. Nak tuan-tuan jenis keluar simpang tak bagi signal, memang kena sumpah. Masuk simpang tersengih-sengih, signal tidak, benda tidak, orang menunggu. Dia ni nak masuk, kena lurus lah masuk rupanya. Kita hantu, orang bagi kita hantu. Dah hari-hari kena sumpah. Jadi nak balance kan, selalu sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita yang MPKK ke, jabat parlimen ke apa ke, buat surat pun sama. Tulislah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat pahala. Jangan tulis rumit, tulis jawi. Kalau tulis rumit, orang tak faham. Assalamualaikum, alaikum warahmatullah panjang sangat. Akhirnya orang tulis WMT, WBT. Nak baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun tak tahu. Budak-budak TikTok ni bukannya reti. Apa ni Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rahmat pertama, doa. Yang kedua, nak dapat kasih sayang Tuhan,
kena percaya kepada Allah dan pegang teguh tawakal pada dia. Mesti percaya kepada dia. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Allah Ta'ala sebut, dan orang-orang yang percaya kepada aku, yang pegang teguh kepada agama ini, aku akan masukkan mereka fi rahmatin minhu, dalam kasih sayang aku. Syarat mesti percaya kepada aku. Wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan aku beri pula mereka surga, dan aku akan tunjukkan mereka jalan lurus untuk sampai kepada aku. Surah An-Nisa ayat 175. Dia umpama kita percaya kepada Tuhan, dalam bahasa kita sekarang dipanggil tawakal. Mesti kuat dengan Tuhan. Apa nak jadi, jadilah. Allah dengan aku, Allah bersama dengan aku. Macam contoh orang payung terjun. Tuan-tuan, don't play. Mungkin di sini ada yang bekas anggota ada sayap terjun. Kalau yang ngeng terjun yang beri merah ni tuan-tuan, dia terjun ni, bayang kalau berapa ribu kaki kita terjun. Padang bola sebesar-besar tu tak nampak. Sebesar-besar padang bola tu jadi besar kotak mancing. Jadi kita pun meninggal aku ni sekarang. Terjun ni tak tahu. Dia terjun, payung terjun ni, dia tak ada istilah cedera, tak ada. Dia meninggal je. Jatuh meninggal. Jarang sangat jatuh payung terjun sakit tak. Betul, innalillah je. Jadi kepada yang nak terjun semua tu, mereka gantungkan diri betul pada Allah. Selain daripada peralatan yang dicek elok-elok semua, tawakal, serah pada Allah. Ya Allah, kun payakun, apa nak jadi-jadilah. Bismillah, siap mengucap, siap-siap terjun. Masa terjun tu gantung hidup pada Allah. Ya Allah, ya Allah, boleh jadi, janganlah payung tak buka. Ya Allah, itu pergantungan. Ketika itu Allah sayang pada kita. Gantungkan hidup dengan Allah. Jangan gantung hidup dengan makhluk. Makhluk akan berakhir. Tuan-tuan, gantung hidup dengan Perdana Menteri tidak kekal. Gantung hidup dengan Menteri besar tidak kekal. Gantung hidup dengan Yang Muhammad tidak kekal. Gantung hidup dengan ulama tidak kekal. Gantung hidup dengan Allah. Allah tak pernah pencen. Sampai bila-bila. Tak ada penggal. Allah tak ada penggal ni, tak ada. Sampai bila-bila. Dan Allah tak akan tipu kita. Gantung hidup dengan orang, ada masa dia temerang dengan kita, tuan-tuan. Dia dapat 10, dia bagi kita 1 projek. Dia tipu dengan kita. Tapi Allah, kalau dia bagi rezeki, semua dia bagi. Dia tak ada ambil 1. Sebab dia tak ada kepentingan. Gantung hidup dengan Allah. Allah sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, taat kepada dia. Taat setia, tak berbelah bagi. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taat kepada aku. Taat kepada Nabi aku akan sayang engkau. Surah Ali Imran ayat 132. Itu yang ketiga. Yang keempat, nak dapat kasih sayang Allah, sabar ketika diuji musibah. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu bila dia ditimpa dengan ujian, yang keluar daripada mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang ini aku akan berikan pada mereka keampunan dan kasih sayang aku. Orang yang mulutnya bila diuji disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tuan-tuan keluar masjid, tengok selipar hilang, jangan mengamuk. Baca lu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya segalanya rezeki daripada Allah. Allah boleh tarik. Oh, ini makam tinggi, makam tinggi. Semua benda dia balik kepada Tuhan. Puan-puan pun sama. Dengar-dengar suami ada girlfriend ataupun nak kahwin, mula mesti mau keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dulu. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar mak, sabar dulu. Bertenang. Jangan buat sidang akhbar lagi. Bertenang.
Itu yang keempat, dapat kasih sayang. Yang kelima, buat baik kepada orang. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kasih sayang aku diberikan kepada orang yang suka buat baik kepada orang. Surah Al-A'raf ayat 56. Buat baik ini tak kira pada siapa-siapa makhluk pun. Manusia, Islam, tak Islam, haiwan, pokok-pokok, apa semua, alam sekitar, semua dia. Ini orang yang muhsin dia panggil. Orang yang suka kepada kebaikan. Allah sayang pada mereka. Yang keenam, nak dapat kasih sayang Allah, banyakkan istighfar, selalu istighfar. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak mohon ampun kepada Allah? Dengan keampunan itu kamu dapat kasih sayang. Surah An-Naml ayat 46. Istighfarlah biasa kita dengar. Yang ketujuh, nak dapat kasih sayang Allah, selalu-selalulah suka mendengar Quran. Suka dengar Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau diperdengarkan pada kamu Al-Quran, maka dengarlah dan diamlah supaya kamu dapat kasih sayang aku. Surah Al-A'raf ayat 204. Sebab itu kalau Quran pasang tak boleh bercakap. Tuan-tuan, kita Quran pasang tak boleh bercakap. Tapi tak tahu lah orang Malaysia ni tiru Arab mana pun tak tahulah. Orang tengah tilawah, ya Allah, 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 Allah. Jangan begitu. Hayati. Oh, saya syok. Janganlah keluar mulut begitu. Bukan tengok konsert Umi Kulsum. Tak boleh. Kita kena belajar adab. Sampai tilawah Quran terpaksa buat announcement kan. Minta kepada para penonton tidak terlampau sangat. Ya Allah, 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 gitu. Ini secara langsung. Terpaksa begitu. Bukan tak boleh. Allah tak fastami'u lahu wansitu. Mesti dengar, diam. Wansitu, uskut. Mesti diam. Kalau tak diam macam mana Ustaz? Tak ada masalah. Tak dapat kasih sayang. Nak dapat kasih sayang, ente mesti dengar dan diam. La'allakum turhamun. Kau dapat kasih sayang aku. Dia tuan-tuan dengar Quran, diam saja. Dan Quran ni mesti yang mendengarnya manusia. Ada orang dia bela lembu, dia pasang Quran, dia suruh lembu dia dengar. Tuan-tuan, Quran turun bukan untuk lembu, untuk tuan lembu. Lepas tu dia buatlah marketing. Oh, ini lembu saya beriman. Sebab dengar Quran. Mana ada lembu beriman, tak beriman. Ni contoh kau ada, minta maaf lah. Kucing beriman, kambing beriman, ayam beriman. Janganlah tunggang agama begitu nak bisnes pun. Tak boleh begitu. Quran untuk manusia, bukan untuk binatang. Binatang tak ada benda pun dia dapat. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, mendamaikan orang beriman yang bergaduh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dua-dua orang beriman itu semuanya bersaudara, maka damaikanlah dua kelompok yang bergaduh. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya dapat kasih sayang aku. Surah Al-Hujurat ayat 10. Apa lagi amalan untuk dapat kasih sayang Allah? Ini cerita hijrah. Iman, hijrah, jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang iman, orang yang hijrah, orang yang jihad, mereka itu dapat kasih sayang Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sebab itu hijrah mustahab. Cuma satu perkara yang menarik, kalau kita nak kaitkan surah Al-Baqarah ayat 218 ni dengan kisah di awal tadi tentang Abdullah bin Jahash, satu pelajaran yang kita boleh ambil adalah hijrah ini dan orang yang nak mendapat kasih sayang Allah ini adalah orang yang ada berani. Sebab itu Tuhan gandingkan iman, hijrah, jihad. Tiga ni kalau penakut tak dapat. Orang penakut mana ada hijrah. Dia tak berani mencuba nasib. Dia duduk kampung sampai mati lah. Dia takkan berani lah.
Jumlah kita duduk di Amerika. Oh, tak berani aku duduk Amerika. Duduk di sini pun belum tentu ada duit, dia duduk Amerika. Dia tak berani. Aku pergi Kuala Lumpur balik hari ni belum pergi Amerika. Tak ada. Sebab itu cerita hijrah Nabi kalau kita rujuk, itu cerita keberanian. Orang Melayu dulu, orang tua-tua, dia ada buat gurindam. Gurindam ni, kita kalau baca kena ada lagu. Biar saya tak kerti lah, saya boleh melagukan, sebab dalam masjid geli nak melagukan pula. Dia lagu gurindam syair ni macam yang Pak Ma'un baca. Tersebutlah kisah, itu gurindam dia. Dia ada orang tua-tua dulu buat gurindam tentang hijrah Nabi. Tersebutlah kisah hijrah sang Nabi. 1 Muharram sejarah terperi. Kota Yathrib sedia menanti kedatangan Nabi yang telah dijanji. Abu Bakar As-Siddiq gelar utama menemani Nabi hijrah bersama. Segala rintangan suka dan duka menjadi perisai Nabi yang mulia. Dikurniakan Allah wajah yang mulia. Sayyidina Ali sangatlah berjasa mengganti Nabi di kamar baginda hingga terpedaya petaka durjana. Tiada gentar di dalam hati, digeruni musuh tiada terperi. Al-Faruq gelaran diberi, itulah Sayyidina Umar seorang berani. Termaktub sudah hijrah sang Nabi, perintah Allah tidak diingkari. Gemilang Islam terus mewangi, sirnalah kufur iman menerangi. Panjang lagi lah syair gurindam tu. Kalau nak baca memang tidurlah anak. Dia tuduh yang tak nak menidurkan anak. Tiada gentar di dalam hati, digeruni musuh. Dengan ayah-ayah tidur, semua tidur. Bila lah nak habis cerita. Jadi cerita tu menyebut hijrah ni berani. Mari kita muhasabah diri kita malam ni. Tuan-tuan ni berani ke penakut? Alhamdulillah. Tapi saya ingat orang pedas suatu ni berani-berani semua. Sebab jalan kita jalan kampung. Jalan nak keluar gelap gelemat kona-kona. Oh, itu kalau penakut tu tak keluar dah. Duduk seminggu siang baru keluar. Di sini orang berani-berani. Tak ada masalah. Takut apa kita bukan jalan seorang. Kita jalan dengan dia. Ini bahasa pendekar. Jalan dengan dia. Kiri kanan ada jaga kita. Ini cakap orang pendekar lah. Kalau dah penakut juga. Bawa kereta dalam gelap. Rasa macam ada benda kat belakang. Memang penakut betul lah tu. Tengah orang kona-kona kat pilitan mana. Wangi. Kacau kan dia lah. Dah seram. Sejuk. Pasal Quran ada pula menyampuk baca di belakang. Sudah lagilah tayar jadi bila hanya tu. Kalau dah penakut jugalah. Tapi kalau orang berani, wah luar biasa sekali. Sebab itu sifat yang kena ada pada kita, orang yang iman, hijrah, jihad ini berani. Siapa berani dia terpuji. Siapa penakut dia hanyut. Apa tanda muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan? Hidup mati atas kebenaran. Apa tanda manusia terpuji? Pada yang benar kita berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang kita menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad, teguhkan hati. Jalan Allah tempat kita mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang. Pantang anak jantan berbagi belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda, kuatkan iman. Pakai olehmu sifat pahlawan. Berani tidak membilang lawan. Takut melanggar pantang larangan. Berapa nak pukul kita? 10 orang, kita tak kira berapa. Kita tak ada kira 10 lawan 1. Apa peduli? Jenis tak kira lawan. Jom lawan. Tahu nak kalah. Saja je nak lawan juga. Nama nak melutut, merayu-rayu tak ada. Biar putih tulang, jangan putih mata.
1 lawan 10 kita tak menang, kecuali cerita Tamil boleh menang. 1 lawan 10 memang tak menang, kudarat tak kuat. Tapi paling kurang orang yang pukul kita tu berdarah hidung, jadilah. Dapat darah hidung menjadilah. Dapat patah seorang dua jadilah. Kita memang kalah, mungkin mati pun dalam perjuangan. Ini baru anak jantan. Tapi sayang budak-budak muda sekarang, keberaniannya itu ada tapi salah pasang. Salah letak berani. Berani hanya ketika bawa kereta macam orang gila. Itu dia berani. Bawa dalam kampung macam orang gila. Budak main tepi jalan, kau nak bawa laju bonggol langgong, melayang kereta. Berani yang kononnya tu. Salah pasang keberanian itu. Bawa motor tak pakai helmet, pom, bawa ramai-ramai. Ni bukan kampung sini, kampung lain. Pom gitu. Jangan. Tapi mungkin dia punya kepala ada cop siring, kita mana tahu. Kalau kepala ada cop siring tak ada masalah. Tapi budak berlumba ni tuan-tuan, katalah lumba depan masjid ni, pum, accident, meninggal. Alhamdulillah. Apa sebab? Kerana dia mati di jalan yang lurus. Ada orang berani potong double line. Ada. Jalan kita adalah jalan kona-kona, semua sambung kiri kanan. Masa itu dia motong ni pula. Berani. Salah pasang. Ada yang berani buat konten TikTok. Ada. Tuan-tuan selalu tengok TikTok. Jarang biasa TikTok ni budak-budak. Ni orang muda. Saya pun kata tak faham ke konten-konten TikTok ni. Nasi lemak. Sedap. Wih. Itu apa benda budak. Saya ingat isim juga lah. Nak kena Tuhan dengan akal jadi begitu. Nasi lemak. Bosku. Wow, terbaik. Bosku, terima kasih. Kesian. Doa lah jangan anak kita jadi begitu. Ngata-ngata korang sekali anak kita keluar. Aduh. Dan orang kita pula sekarang, orang berani ni siapa? Orang berani adalah orang yang berani menikah seorang lagi. Orang berani. Itu pun salah pasang, tuan-tuan. Sebab bila mengatakan berani nikah tu sebagai berani, mana kita yang tak menikah ni penakut semua. Dah. Kita bukan penakut, tak berani je. Dalam dunia ni siapa tokoh paling berani? Orang paling berani dalam dunia ni, kalau tuan-tuan mungkin ada yang first time mendengar, paling berani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita paling berani itu tuan. Berani luar biasa sekali. Nabi ni dia berani kerana Allah didik dia. Didik dia untuk jadi berani. Duduk dalam gua, tuan-tuan yang pernah panjat gunung di Mekah tu, tengok macam mana gua kedudukan. Nabi seorang duduk atas, gelap gelita. Bukannya macam sekarang nampak lampu jam hijau daripada jauh, tak ada api, tak ada apa. Nabi berani. Duduk dalam gua seorang-seorang. Berani dia. Lepas tu nak berdakwah lagi. Dalam keadaan orang kutuk apa semua, orang hina. Kalau penakut tak dapat buat begitu. Nabi berani. Sebab itu para sahabat mengatakan bahawa, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi kita adalah orang yang sangat berani. Orang yang kana Rasulullah ahsanan nas, kana ajwadan nas, wa kana asja'an nas. Nabi ni 3. Pertama, dia orang paling baik, dia orang paling tak kedekut, dan yang ketiga orang yang paling berani. Sahabat lain tanya, macam mana berani dia? Walaqad fazi'a ahlul Madinah zata lailatin. Satu malam, kata Anas, kami di Madinah dengar suatu bunyi letupan kuat. Pum, kuat. Semua orang terbangun. Meletup dah, kena serang, ambush apa ni. Mereka pun pakai pakaian keluar pada rumah masing-masing nak tengok. Sedang mereka berjalan, fatalaqahum Rasulullah raji'an wa qad sabaqahum ila sauti. Kata Anas, kami baru keluar nak pergi tengok, nak siasat bunyi apa. Tiba-tiba nampak satu orang menunggang kuda baru balik dari lokasi. Siapa orangnya? Nabi. Dia pergi dulu. Boom, dia dah pergi dulu. Wa huwa ala farasin li Abi Talha uryin fi unuqi saif. Dan kami nampak Nabi menunggang kuda yang dia pinjam daripada Abu Talha sambil menyandang pedang. Hadis riwayat Muslim.
Apa-apa hal, dia pergi tengok. Macam kita kan, kalau ada sebarang musibah, biasanya anak buah pergi tengok. Bos akan suruh, kau pergi siasat apa? Tak, Nabi dia berani, dia sendiri pergi tengok. Sebab itu Nabi dalam sepanjang riwayat, Nabi terlibat dalam 101 operasi peperangan. Ada 28 ghazwah, ada 73 syariah. Nabi berani. Pernah kata Amr bin Auf, Nabi dia gariskan satu garisan atas tanah. Nabi kata, kita gali parit. Buatkan parit, ikut nasihat daripada Salman Al-Farisi. Sahabat pun gali lah. Tiba-tiba sahabat jumpa dalam lubang, ada batu besar warna putih, bulat, elok. Cantik batu itu. Sahabat pun jadi heran. Mereka pecahkan batu tu, tak boleh pecah. Akhirnya mengadu kepada Nabi, ya Rasul, ada batu licin, putih, bersinar-sinar, tak boleh nak pecah ya Rasul. Nabi pun datang. Bila Nabi tengok, tak apa, aku turun. Nabi turun. Nabi tak, kau turun, tengok sikit, bawah dia ada apa? Tak apa, ana turun. Nabi turun. Nabi turun, Nabi tengok. Dia kata, kau pergi panggil Salman Al-Farisi, bawa dia punya kerubah yang besar itu, bagi padaku. Sahabat pergi ambil, bawa pada Nabi. Nabi pun bismillah, Nabi pukul. Pam! Batu tu terbelah. Keluar cahaya yang menerangi Madinah. Sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Nabi ketuk sekali lagi. Kong! Terang, maksudnya dah malam. Terang Madinah. Sahabat takbir, Allahu Akbar. Nabi pun ketuk kali ketiga. Kong! Kali ini batu tu terbelah. Ini hadis riwayat Bukhari. Nabi berani, tuan-tuan. Tak adalah dia kata, ini tak boleh ni, batu ni UFO apa ni, bahaya ni, asteroid ni bahaya kita ni, meteor ni. Tapi sahabat bila batu tu hancur, mereka pun buang begitu je. Oh, kalau dapat kat kita batu tu, habis buat batu cincin lah. Oh, barakah. Ini batu barakah. Nabi memang berani. Tapi kalau tuan-tuan kita tanya teka-teki, di kalangan para sahabat, siapa sahabat yang paling berani sekali? Tuan-tuan mungkin akan jawab, sahabat yang paling berani adalah Sayyidina Ali ataupun Khalid Al-Walid. Biasanya macam itulah. Dan memang itulah jawapannya ketika soalan ini ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Satu hari orang tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dalam ramai-ramai sahabat-sahabat Nabi ini, siapakah yang paling berani sekali, wahai Ali? Maka Ali pun menjawab, pada pandanganmu, agak-agak siapakah orang yang paling berani? Ali tanya pula pada orang yang bertanya. Kata mereka, kami beranggapan orang yang paling berani sekali adalah Tuan sendirilah. Sebab Tuan ni panglima Nabi, komando Nabi, 69 komando Nabi, paskal semualah, Tuan lah yang berani sekali. Kata Ali, ya memang betul. Amma inni ma barastu ahadan illa intasaftu minhu. Ya, saya tak nafikan, saya ni mana-mana musuh kalau datang berjumpa dengan saya mesti lawan dia. Saya tak pernah nak berbalas pantun ke nak bersalam, berpeluk-peluk, tukar nombor telefon, tak ada. Memang saya bantai bagi mati. Tak ada berkawan-kawan nak jadi sahabat pena apa, tak ada. Saya memang bantai semua. Dan dia adalah mubarazah fardiyah. Kalau zaman Nabi, mana-mana perang mesti ada perlawanan solo dulu. Maknanya buka bunga dulu. Musuh dengan Islam lawan. Buka silap pulut lah, masing-masing buat bunga, macam-macam, baru lawan perang. Yang Nabi yang tahu semua Ali dia berani. Tapi kata Ali, sebenarnya aku tak nafilah bahawa ramai-ramai ni aku adalah berani. Walakin akhbiruni bi asja'in nas la na'lam man qal Abu Bakar. Kata Ali, dah, sahabat paling berani Abu Bakar. Semua orang terkejut. Abu Bakar paling berani? Celah mana berani Abu Bakar? Tuan-tuan yang dengar malam ni pun, Abu Bakar. Kalau Umar tahan lagi.
Abu Bakar apa jasa dia? Tuan-tuan, siapa menemani Nabi ketika hijrah? Tuan-tuan ingat jalan-jalan orang itu? Oh, don't play don't play teman Nabi, tuan-tuan. Sebab perjalanan Nabi pergi hijrah dengan Abu Bakar itu bukan macam perjalanan rombongan di Putrajaya. Tidak. Jalan-jalan cari makan, berhenti R&R, berhenti ke sesen-sesen mana. No, perjalanan itu diburu. Kita tak pernah rasa jadi pelarian ni. Kita hidup merdeka kan. Orang lama ada perasaan lah, yang pernah jadi anggota duduk lautan zaman darurat, dia rasa macam mana rasa jadi buruan ini. Abu Bakar dan juga Nabi masa itu diburu. Baik, itu ada satu riwayat menyebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Anas ada bercerita tentang kesuruhan Abu Bakar. Nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Ketika berada dalam gua, kata Abu Bakar, aku masa tu duduk bawah batu tu, aku nampak kaki orang musyrikin. Duduk nyorok tu, kaki dia yang depan mata aku. Dekatlah kepala mereka dengan aku. Dia orang lalu keliling ni gua tu. Abu Bakar tunduk, Nabi tunduk. Sehingga Abu Bakar kata, qultu ya Rasulullah, law anna ahaduhum nazara ila qadamaihi absarna tahta qadamaihi. Ya Rasul, kalaulah dia orang betulkan tali kasut terus nampak kita ni, jahanam. Macam mana ni ya Rasul? Ya Abu Bakar, ma zannaka bisnaini Allahu salisuhuma. Kata Nabi, Abu Bakar, don't worry, kita berdua, nombor 3 Allah jaga kita. Don't worry baby. Ini contoh ayat saya saja. Ni ayat saya tak nak cakap putih begitu. Abu Bakar takut. Ketika itu bila Nabi dah berikan keberanian, Abu Bakar pun berani. Masa nak masuk gua yang besar sikit, Abu Bakar masuk dulu. Tuan-tuan, masuk gua dulu tuan-tuan, jangan main-main. Tak ada beruang, tak ada ular. Masuk je. Awak kata, Rasul tunggu dulu, biar saya riki dulu. Takut dalam tak apa-apa ada dia kan. Nabi tu dia riki dulu, dia masuk. Tak ada benda yang bahaya. Oh, ya Rasul, sila masuk. Bayangkan, berani tak berani. Begitu juga ketika berjalan, dia memang jaga Nabi belakang depan, belakang depan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah cerita, masa pemerintahan Umar, ada orang datang bandingkan zaman dia dengan Abu Bakar. Mana orang masa tu puji banyak Umar lah. Masa zaman Umar ni bagus, zaman Abu Bakar lu kurang sikit lah pelaburan, tak banyak delegasi diplomat, kurang gitu. Banyak orang bandingkan dengan Abu Bakar. Tiba-tiba apa kata Umar? Jangan cakap begitu. Wallahi la lailatun min Abi Bakrin khairun min ali Umar. Wala yaumun min Abi Bakrin khairun min ali Umar. Demi Allah, satu malam saja Abu Bakar duduk dengan Nabi dalam gua itu lebih baik daripada satu malam dan beberapa malamnya Umar dan keluarga Umar. Tak ada orang boleh dapat momen, capture momen itu. Momen yang sangat menggerunkan. Sehingga kan kata Umar, faja'ala yamshi sa'atan baina yadayhi wa sa'atan khalfih. Kata Umar, Abu Bakar ni masa hijrah dengan Nabi, sekejap dia jalan di depan, kejap kan dia bagi Nabi jalan dulu. Sampai Nabi tanya, Abu Bakar, apa kau ni depan belakang, apa problem? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, azkuru talab fa amshi khalfuka, summa azkuru rasid fa amshi baina yadaik. Kata ya Rasul, ketika saya rasa macam ada orang kejar kita dari belakang, saya duduk di belakang tuan, nak jaga orang datang daripada belakang. Tapi bila saya rasa ada pula orang tengah skodeng pakai teropong, saya tak nak nampak tuan, saya duduk pula di depan. Begitulah yang dia lakukan. Faqala Umar wallazi nafsi biyadihi la tilka lailatun khairun min ali Umar. Sepanjang Abu Bakar duduk dengan Nabi berhijrah 25 hari itu, tak ada orang boleh lawan keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini hadis riwayat Hakim dan juga Al-Baihaqi. Sebab itu ringkas cerita tuan-tuan, kalau kita nak dapat kasih sayang daripada Allah, hijrah, jihad, iman dirangkumkan dalam satu perkataan, namanya keberanian. Dan kita pun sekarang sedang berada pada bulan kemerdekaan. Beberapa hari lagi kita nak menyambut merdeka. Ingat, merdeka takkan dapat tanpa keberanian. Berapa ramai nenek moyang kita dulu, bila ada yang berjuang nak merdeka, berapa ramai yang tak nak merdeka? Ramai. Kata tak payahlah merdeka, kita jarum sebatang kita nak buat, duduk je lah bawa Mak Saleh ni, gaji jalan, allowance dapat, dia bukan mengacau kita. Biar je lah orang putih, apa salahnya? Ada begitu, ada. Tak tahulah nenek moyang siapa, tapi nenek moyang kita lawan. Apa nak jadi-jadilah. Engkau sedap lah dapat gaji bulan-bulan, kita orang duduk kampung ni. Apa lawan. Lawan. Tak ada keberanian, kita tak akan dapat kemerdekaan. Berani melawan, berani mentadbir, berani memerintah. Berani melawan tu lah mustahak dah. Dulu masa zaman Jepun, orang-orang zaman tu, zaman orang tua-tua dulu, berani lawan Jepun. Jepun dia tak macam orang putih. Orang putih tuan-tuan, dia tidak zalim. Orang putih ni memang saleh style dia. Apa khabar? Sudah makan? Gitu. Jepun lah, Jepun kurang ajar. Jepun dia tanpa orang je kerjanya. Nenek moyang kita berapa orang dah terajang minum air sabun macam. Dia orang gangster Jepun. Tapi orang tua-tua kita, you nak dera, you nak pukul, kalau kita punya salah kita terima. Tapi kalau you suruh buat benda yang salah dengan agama, kami lawan. Lawan. Dulu orang Jepun, masa dia menjajah kita, setiap rakyat dia wajibkan tiap-tiap pagi buat beberapa perkara. Tanya orang kerja kilang Jepun, kan lain kerja kilang Cina, kilang Melayu. Kerja kilang Jepun dia buat kita macam hamba perang betul. Baris, kutik itu ini dia buat. Dia orang disiplin, atas nama disiplin. Pagi-pagi ada roll call. Tiap-tiap pagi kita mesti buat beberapa ritual masa tu. Antaranya adalah tunduk kepada bendera Hinomaru. Bendera Jepun tunduk. Hai! Melayu kena nyanyi lagu kebangsaan Kimigayo dan Sekere. Kimigayo Sekere. Ataupun nyanyi lagu Aikoku Koushin. Aikoku Koushin ni, saya ingat tuan-tuan pun hafal lagu ni. Sebab lagu ni diabadikan oleh Allahyarham P. Ramlee dalam cerita Pendekar Penyang Lapuk. Bukan, Doremi, Laksamana Doremi. Masa bapa dia naik tika terbang. Miyoto kaino sorakete kyoko jisut kakaku kakayakeba tenchi no seiki hasurasuto kibodoru yu oyamashima. Hey, itu lagu yang kita kena nyanyi zaman Jepun. Nenek moyang kita hafalah lagu tu. Kita tak tahu apa maknanya. Tapi rupanya orang-orang dulu dia belajar apa makna lagu ni. Campur dengan kita kena tunduk pula hormat kepada Tenno Heika. Tenno Heika ini His Majesty the Emperor of Japan. Tiap-tiap pagi kita kena bongkok arah Tokyo. Raja dia duduk di Tokyo. Dan bongkok kita itu menghala ke matahari. Bagi orang yang tak ada jiwa perjuangan, dia kata layan je lah, kau jangan pening-pening. Jepun kalau kau lawan kau kena penampar. Dia suruh tunduk, kau tunduk je lah. Janji kita relax lah. Tunduk jom, tunduk orang ramai. Tapi sebab ada keberanian, lawan. Mereka kata Nippon San ini tak boleh tunduk, kita orang Islam. Kami tunduk Mekah saja. Kami tak boleh tunduk ini matahari. Pagero, wow, ini Nippon mari punya dia raja dia. Kau tak hormat aku punya Pagero, dia panggil Pagero. Pam, dia tampar kita. Kena tampar, tahan sajalah. Maka ketika itulah bangkitnya para kiai, ulama meniupkan semangat perjuangan lawan Jepun. Lawan Tengku Syekh Abdul Jalil, Majlis Syuhada di Chok Piling di Aceh Utara. Kiai Haji Zainal Mustafa Pesantren Sukamanah di Singapura. Begitu juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari Pesantren di Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, pengasas Nahdlatul Ulama. Begitu juga Ki Bagus Hadi Kusumo, pengasas Muhammadiyah. Ataupun
Haji Abdul Karim Amnullah, Haji Rasul, ayah kepada Hamka, ramai lagi. Mereka gerakkan, Jepun jangan kau hajar, jangan suruh tunduk pada bendera. Itu sebab kita lawan. Nak agak hak pelakon-pelakon ni, alah layan je lah, apa masalah. Darurat apa penakut? Ini keberanian Mustafa. Yang tadi saya sebut tasawuf tarikat, budak muda kutub. Ini semua tarikat buang masa. Kita zikir banyak-banyak masuk tarikat, harga ayam macam tu juga. Ni kau hajar mulut. Orang tarikat ni duduk zikir bawah kelambu apa untuk pembangunan negara. Ni kita kena betulkan. Ulama tarikat lah yang membentuk perjuangan menentang penjajahan. Itu jangan dipadamkan sejarah ini. Pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888 itu digerakkan oleh Kiai Abdul Karim yang merupakan pemimpin tarikat Qadiriyah. Tarikat itu. Begitu juga pendukung tarikat Samaniyah. Mereka melakukan jihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811 sampai 1822. Bedi'uz Zaman Said Nursi, ulama tarikat di Turki, dia juga adalah tarikat. Begitu Imam Syamil Ad-Daristani Ad-Naqsyaban, dia ni sebagai sufi dengan tarikat Naqsyaban. Selama 25 tahun dia ketuai perjuangan menentang Rusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, ni semua orang tarikat. Termasuk Mak Kilau, Tok Bahman. Siapa yang menggerakkan jihad? Tok Kupalo. Siapa Tok Kupalo? Ulama tarikat juga. Sebab itu orang tarikat, orang yang suka agama ini, dia akan jadi berani. Elok parang kerana besi, elok besi kerana bajanya, elok orang kerana berani, elok berani kerana benarnya. Jangan jadi bangsa pengecut. Apa tanda orang pengecut? Membela yang hak, dia memang takut. Apa tanda orang terkeji menghadapi musuh, dia dulu lari. Apa tanda orang terlaknat bertemu musuh, ekor bercawat. Apa tanda orang nista menghadapi lawan, pucatlah muka. Mulut besar, hati berkarat, bertemu lawan, larinya cepat. Takut mati, menepi. Takut bengkak, merangkak. Takut melawan, duduk dalam hutan. Takut bersakit, hidup akan terhimpit. Takut bersusah, makanlah tanah. Takut berpenat, terkulat-kulat. Sebab itu ayo jadi orang berpendirian teguh, nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Inilah dia orang berani, disayangi Tuhan, dan merdeka itu mim ra daya ka alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.